Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar kepada semua pelajar tahun 5 Dynamic SKGL. Kita berjumpa lagi dalam kelas Reka Bentuk dan Teknologi RBT tahun 5 dan hari ini 13 Oktober 2021, hari Rabu. Okey, jadi aktiviti kita hari ini kita akan masih lagi ulang kaji tajuk tenaga boleh baru dan hari ini kita akan membincangkan tentang kepentingan tenaga boleh baharu. Okey, dan untuk itu pelajar boleh rujuk buku teks RBT muka surat 24 dan juga 25. Okey, kepentingan tenaga boleh baru. Secara ringkas, penggunaan tenaga boleh baharu daripada sumber semula jadi penting dalam kehidupan kita. Jadi mari kita bincangkan kepentingannya. Okey, jadi tenaga boleh baru ini merupakan tenaga alternatif ataupun tenaga pilihan yang kita boleh guna selain daripada penggunaan tenaga tidak boleh baharu seperti petroleum, gas asli, bahan api apa semua itulah. Okey. Jadi, yang pertama, apakah kepentingan tenaga boleh baharu? Yang pertama dapat mengurangkan penggunaan tenaga tidak boleh baharu. Okey. Penggunaan tenaga boleh baharu dapat mengurangkan penggunaan tenaga tidak boleh baharu seperti petroleum, gas asli dan arang batu. Maksudnya di sini adalah tenaga boleh baharu merupakan tenaga alternatif. Jadi kita ada dua pilihan. Jadi seperti yang pelajar sedia maklum, tenaga tidak boleh baharu ni seperti petroleum, gas asli dan arang batu, ini semua adalah jenis tenaga yang akan habis sampai masa akan habis. Contoh petroleum, mungkin lagi 10 tahun ke 20 tahun petroleum akan habis. Sebab itulah syarikat minyak dia banyak dia punya cari minyak, gali sana gali sini sebab diorang tahu minyak ni akan habis. Jadi diorang perlukan tenaga minyak yang baru supaya dapat memberi dapat membekalkan petroleum kepada semua sektor lah. Okey. Berbeza dengan tenaga boleh baharu yang kita belajar ada 6 jenis kan. Jadi tenaga boleh baharu ni memang tak akan habis sampai bila-bila. Sebab ia dihasilkan daripada sumber semula jadi seperti matahari, angin, ombak dan sebagainya. Jadi bila kita menggunakan tenaga boleh baharu, kita dapat mengurangkan penggunaan tenaga tidak boleh baharu. Okey. So, itu yang pertama. Yang kedua, memberikan udara yang bersih. Okey. Penggunaan tenaga boleh baharu seperti tenaga solar akan memberikan persekitaran yang lebih bersih. Tiada bahan tercemar dibebaskan berbanding dengan penggunaan daripada tenaga tidak boleh baharu seperti bahan api fosil. Okey. Jadi, bila kita tidak menggunakan bahan api seperti petroleum dan sebagainya, udara akan lebih bersih. Kalau macam tenaga solar ni menggunakan tenaga cahaya matahari, menghasilkan tenaga solar, dan daripada tenaga solar boleh menghasilkan tenaga elektrik. Jadi kita tak maksudnya tidak membebaskan sebarang asap pun ke udara berbanding dengan petroleum ataupun api fosil. Itulah. Seterusnya yang ketiga, mengurangkan kesan rumah hijau. Okey, penggunaan bahan api fosil akan menyebabkan kesan rumah hijau. Penggunaan tenaga boleh baharu seperti tenaga solar mampu mengurangkan kesan rumah hijau. Okey, apakah maksud kesan rumah hijau? Okey, kesan rumah hijau ni dari segi istilah dia adalah pemanasan yang berlaku apabila kepekatan gas-gas tertentu di dalam sesuatu ruang tertutup meningkat dan menyekat haba daripada mudah terbebas. Atau nak bagi mudah paling senang, kesan rumah hijau ni diibaratkan dia macam satu kubah, satu kotak, kita berada di dalam dan gas-gas yang dilepaskan itu dia tidak bebas keluar. Dia terperangkap di dalam kotak tu. Jadi kesan dia akan menyebabkan pemanasan global. Kenapa tersekat? Disebabkan oleh inilah penggunaan bahan api fosil. Asap kereta, semua asap kilang tu yang naik ke atas udara tu, itu semua akan menyebabkan kesan rumah hijau kalau tidak dijaga dengan betul. Sebab itulah kita menggalakkan penggunaan tenaga alternatif seperti tenaga solar ni untuk mengurangkan kesan rumah hijau. Pada masa yang sama,
Hendak mengurangkan pemanasan global yang sedang berlaku sekarang ni. Okey. So yang ketiga, menjanakan peluang pekerjaan. Okey. Penggunaan tenaga pulih baharu dapat memberikan peluang pekerjaan yang luas dalam bidang berkaitan dengan teknologi berasaskan tenaga pulih baharu. Contohnya jurutera solar dan juga jurutera elektronik. Itulah maksudnya dapat menjanakan peluang pekerjaan. Atau contoh lain kita bagi. Okey. Mungkin kita ni seorang pencipta, contoh cikgu reka kipas solar yang kita buat dekat sekolah tu. Cikgu cipta kipas solar dan cikgu jual. Itu pun peluang pekerjaan. Apa lagi? Macam kita menggunakan apa? Mungkin teknologi apa lagi? Yang menggunakan tenaga alternatif. Okay, jadi itu semua adalah peluang pekerjaan yang wujud apabila kita menggunakan tenaga pulih baharu. Okey. Okey, jadi kesimpulannya adalah tenaga pulih baharu ini merupakan tenaga alternatif ataupun pilihan di mana dapat mengurangkan pergantungan terhadap tenaga tidak boleh baharu. Ingat tenaga ada dua, satu boleh baharu, satu tidak boleh baharu. Yang boleh baharu ni kita boleh guna sampai bila-bila, dan yang tidak boleh baharu ni dia ada sampai masa dia akan habis. Dah habis dan takkan ada lagi. Sebab itulah kita kena gantikan dengan tenaga alternatif, iaitu tenaga boleh baharu. Okey, jadi untuk minggu ni tak ada tugasan sebab nota pelajar telah buat dalam kelas pada awal tahun. Jadi minggu hadapan cikgu akan memberikan kuis kepada pelajar berdasarkan topik yang kita belajar pada hari ini. Okey, jadi alhamdulillah, terima kasih kepada semua dan semoga semuanya berada dalam keadaan yang sihat. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Assalamualaikum.